Hai semua, welcome to my channel. So hari ini saya akan menceritakan tentang kehilangan nyawa seorang wanita muda yang bernama Banas Mahmud. So Banas Mahmud ni dia merupakan seorang wanita Kurdish Iraq berusia 20 tahun yang tinggal di London. Dia telah dihilangkan nyawa oleh keluarga dia sendiri atas sebab ingin menjaga kehormatan family dia. So, dia telah dihilangkan nyawa atas sebab dia ingin menamatkan perkahwinan secara paksa dan juga dia ingin memulakan hubungan percintaan dengan lelaki pilihan dia. So, bapa dia dan bapa saudara dia dengan juga 3 sepupu dia telah disabitkan kesalahan atas pembunuhan ini sebab diorang terbabit dalam hal ini. Keluarga Mahmud ni adalah keluarga Kurdish Iraq tradisional yang berasal dari kawasan Puak Mirawalde di luar Bandar Kaladiska di Kurdistan Iraq. Mahmud Babakir Mahmud dan isterinya Behgia ni diorang mempunyai 6 orang anak, 1 lelaki dan 5 orang anak perempuan. Jadi pada tahun 1995, masa tu si Banas punya umur 10 tahun, mereka semua telah berhijrah lah pergi United Kingdom. Mahmud ni dia adalah anak sulung daripada 4 adik-beradik diorang lah yang tinggal di selatan London. Tapi walaupun dia anak sulung, yang peranan ketua keluarga tu diambil oleh adik bongsu dia si Ari Agah Mahmud. Sebab kalau diikutkan kasta harta, kiranya si Ari Agah Mahmud ni dia lebih banyak harta lah daripada abang sulung dia. So dia akan membuat keputusan untuk keluarga. Itu macam adat diorang lah, macam tu lah. Jadi kakak sulung si Banas ni dia mempunyai perkahwinan yang diatur juga. Begitu juga dengan adik perempuan si Banas, nama dia Paiman ataupun dikenali sebagai Paizi, yang telah berkahwin pada usia 16 tahun dengan lelaki yang berusia 15 tahun lebih tua daripadanya. Ada 1 orang lagi kakak si Banas ni bernama Bekal yang 2 tahun lebih tua daripada Banas. Yang Bekal ni dia telah melarikan diri dari rumah family dia lah. Sebab dia tidak mau kahwin dengan lelaki pilihan keluarga. Jadi dia menghabiskan masa dia dengan berpindah randalah ke sana sini untuk lari daripada keluarga dia tu. So Bekal ni kakak si Banas, dia pernah melaporkan bahawa dia telah mengalami penderaan fizikal, dia ada ugutan dan dia dipaksa bercampur dengan orang yang tidak disukai lah di keluarga dia dan bereksperimen dengan apa ni lah, diorang macam kasih jodoh-jodoh lah macam tu. So si Bekal ni dia suka macam, yalah kalau tinggal di London kan dia suka lah ikut budaya barat. Dia pernah melaporkan juga yang dia ada pernah hampir mau dihilangkan nyawa oleh bapaknya sendiri sebab bapak dia selalu ancam untuk menghilangkan nyawa ibu dia, adik-beradik dia dan juga dia sendiri. That's why dia tidak mau pulang di rumah. Daripada pulang di rumah, jadi si Bekal ni bersembunyilah. Itulah dia sentiasa bergeraklah di mana-mana saja dan dia oleh kerana dia mau menyembunyikan diri dari bapak dia terpaksa berpurda dan bertutuplah supaya diorang tidak kenal dia. Jadi oleh kerana si Bekal ni sudah lari dari rumah, si Mahmud Babakir ni dianggap lemah dalam masyarakat Kurdish sebab dia gagal untuk mendidik anak dia menurut diorang. Okey, balik pada kisah si Banas. Si Banas ni telah dipaksa berkahwin pada umur dia 16 hingga 17 tahun dengan seorang lelaki yang berkampung halaman di Kurdish lah, Kaladiska. Yang ini, lelaki ini adalah 10 tahun lebih tua daripada dia dan lelaki itu tidak tahu membaca langsung dan sangat kampung lah, means dia sangat ke belakang macam tu dia punya pemikiran. Jadi dia menggambarkan pemikiran tu sebagai satu yang daripada macam mana orang bercakap, pikiran dia macam orang yang umur 50 tahun lah, yang kuno-kuno jugalah. Jadi dia telah berhubung dengan polis lah sepanjang perkahwinan dia. Dia melaporkan bahawa dia telah diborgol, dia telah dipukul beberapa kali. So selepas kejadian itu, dia cuba melaporkan semua benda tu sama bapa mamak dia. Tapi diorang cakap benda tu memang patut pun dia kena. Sebab yang lelaki tu, yang suami dia cakap, macam mana saya tidak pukul dia? Dia sangat tidak dengar cakap. Macam itulah lelaki tu cakap. Jadi family dia pun tidak peduli. So selepas daripada itu berterusanlah benda tu. Dia tetap dipukul, dia telah disiksa. Penderaan tu terus meneruslah selama 2 tahun perkahwinan. Sehingga pada
Julai 2005 tu, dia telah kembali ke rumah mami dia dengan daddy dia dan memulakan hidup dengan seseorang lah. Dia jumpa satu lelaki yang juga orang Kurdis bernama Rahmat Sulami. So, hubungan diorang ni tidak direstui oleh Ari Agah Mahmud dan bapa dia. Dan mereka memaklumkan bahawa Banas dan Sulami akan kekal dalam hubungan lah. Sulaiman ni nama lelaki yang dia kahwin tu. Jadi diorang tidak boleh bercerai. Pada Disember 2005, 2 hari bulan, ada satu mesyuarat telah diadakan di rumah Ari Agah Mahmud. Nah, kamu tahu tak apa mesyuarat tu? So, diorang ni buat mesyuarat untuk cara untuk menghilangkan nyawa anak diorang tu. Jadi lepas sudah diorang berbincang-bincang tu kan, bapa si Banas ni pergi call lah mami dia. Kebetulan di rumah diorang tu ada 2 telefon kan, satu di dapur dengan satu di ruang tamu. Jadi ngam-ngam ada si Banas di situ kan, dia angkatlah telefon yang di dapur tu. Tapi mami dia sedang bercakap dengan itu daddy dia lah pasal apa plan diorang tu, macam mana. Memang step-step semua tu dibagi tahu. So si Banas ni dia tulislah di dalam kertas apa step-step tu semua. And then dia pergilah di balai polis selepas itu pada 12 Disember lah. 12 Disember dia apa ni lah bagi tahu diorang yang bapa dia dengan family dia mau menghilangkan nyawa dia. Akan tetapi polis tidak mempedulikan dia punya laporan. Diorang anggap macam tiada-tiada lah tu macam tu. Jadi pada malam tahun baru, polis telah dipanggil ke sebuah kafe di Wimbledon di mana Banas tiba dalam keadaan tertekan dan mengatakan bahawa bapa dia cuba menghilangkan nyawa dia. Masa tu dia dalam pengaruh alkohol yang telah diberi minum oleh bapa dia. Sebab sebelum itu cerita dia macam ni. Sebelum itu si Mahmud ni dia bagi tahu si Banas, dia bilang begini, kau sedia-sedialah nanti kita mau pergi rumah nenek kau, dia bilang. So kau bawa ada satu luggage kosong, dia bilang. So si Banas ni macam bingung-bingung lah, kenapa pula mau luggage kosong. Tapi dia tidak terfikir apa-apa pun masa tu. Dia bawa lah luggage kosong. Dan bapak dia bagi dia 3 botol whisky masa tu. So lepas dia bagi 3 botol whisky tu, of course lah anak dia mabuk kan. Bilang konon kuat agama apa semua yang menjaga batas. Kalinya tengok-tengok dia kasih minum anak dia begitu, tidak tahu atas sebab apa. So si Banas memang dalam keadaan pengaruh alkohol lah masa tu. Jadi lepas itu dia pergi rumah nenek dia. Masa di rumah nenek dia tu, daddy dia cakap, kau pergilah tengok TV, tapi kau jangan pergi tengok belakang ah. Dia bilang begitu. So dia tidaklah tengok belakang, tapi dia heran kenapa dia cakap tidak mau tengok belakang. Tapi dia pergi curi pandang. Bila dia curi pandang, dia nampak daddy dia sedang pegang macam senjata lah begitu, dengan juga dia pakai kasut, dengan pakai glove semua. Dia heran lah kenapa pula diorang ni, dia bilang begitu. Nah tiba-tiba dia terfikir lah, oh iya, dia bilang, dia ingat yang diorang mau cuba membunuh dia. So apalagi dia lari lah dari pintu belakang rumah tu. Lepas tu dia try juga pergi minta tolong dengan orang sebelah, tapi orang sebelah tidak layan dia. So dia dia pergilah di hospital. So masa dia di hospital tu, doktor tu tanya lah dia, bolehkah kami hubungi siapa keluarga kau yang terdekat. Dia bilang jangan. Dia tidak mau lah, sebab nanti kalau dihubungi memang hilang lah nyawa dia kan. Sebab memang dia ada plan untuk membunuh dia. Jadi doktor bilang okeylah dia bilang, sekarang ni siapa yang kami boleh hubungi untuk untuk meminta data kau. Tolong hubungi Rahmat lah, dia bilang, dia punya boyfriend tu. So boyfriend dia datang. Bila boyfriend dia datang tu, dia bagi tahu lah tentang cerita macam mana susunan tu, macam mereka mau menghilangkan nyawa dia kan. Jadi si Rahmat ni dia terus pergi balai polis. Bila dia pergi balai polis, dia pergi antar tu rakaman. Balai polis pula tidak percaya lagi. Kamu tahu sebab apa? Dia bilang si Banas tu dalam keadaan pengaruh alkohol. So diorang tidak boleh terima tu laporan. Bikin kecewa kan, memang bikin sumarat lah orang bilang. Jadi pada 22 Januari percubaan telah dibuat untuk menculik lah 3 daripada lelaki yang terlibat tu. Sebenarnya adalah telah dinamakan oleh si Banas sudahlah siapa yang suspek tu yang hari tu kan ada masa yang dia mabuk tu. Tapi bagaimanapun polis kan tidak peduli. Pada 24 Januari 2006 ibu bapa Banas ni dia
pergilah meninggalkan rumah dan diorang bawa anak bongsu diorang keluar pergi sekolah. Lepas tu diorang pergi membeli barang lah. Kemudian diorang meninggalkan si Banas tu tidurlah di ruang tamu. Jadi si Muhammad Marid Hama, Muhammad Salih Ali dengan Omar Sain tu tiba di rumah tersebutlah. Menurut apa yang diceritakan, mereka ni telah membuat menyebabkan si Banas ni tragik lah. Diorang memborgol dia dulu, diorang siksa dia dulu 2 jam, lepas tu diorang cekik, lepas tu diorang ikat dia. Lepas itu mayat si Banat ni dikasih masuk lah di dalam itu beg pakaian, dan diorang bawa lah dia ada satu rumah di Handsworth, Birmingham. Lepas tu diorang kasih tanam dia di situ. Pada 25 Januari 2006 Banas tu dilaporkan hilang lah. Jadi inilah macam menjadikan kes ini barulah macam mana orang bilang, kes ini terbuka lah, macam polis baru memulakan siasatan begitu. So selepas siasatan itu bapa si Banas dengan bapa saudara dia ditangkap. Dua-dua ditangkap bersama 3 lagi suspek lain yang tadi yang telah memborgol dia tu. Dia punya cousin tu sebenarnya. Jadi kesemuanya sebenarnya tidak memberi kerjasama pun masa yang si detektif tu tanya diorang. Sebab bagi diorang tiada rasa bersalah. Apa yang diorang buat tu betul. Sebab dalam suku Kurdis memang macam itulah cara menghukum orang bagi diorang. So selepas kejadian itu Banas telah dikebumikan di tanah perkuburan bersama Merton, Sutton dan Modern. Jadi keluarganya meninggalkan kubur dia tu tanpa tanda ya. Diorang tidak mau ada tanda sebab bagi diorang dia memalukan keluarga diorang. Jadi kamu tahu kah yang ada dia punya pembunuh tu si Muhammad Saleh dengan Omar Sain, diorang telah melarikan diri ke Iraq balik tahu lepas pembunuhan tu. Pada Oktober 2007 Scotland telah memaklumkan bahawa Ali berada dalam tahanan lah di Sulaimania, di mana dia telah membunuh seorang remaja lelaki dalam insiden langgar lari. And then dia export lah pergi Iraq balik. Dia diekspor dari Iraq balik ke United Kingdom untuk dibicarakan sebab dia pun ada kes juga kan membunuh dia punya cousin. Lepas tu si Husain pula dia bersembunyi di tempat terpencil di Iraq dengan dilindungi oleh family dia lah tu. Jadi seorang daripada mereka Persmega lah, dan juga seorang lagi macam anggota Perkhidmatan Keselamatan Asais. Perbicaraan pertama telah bermula pada 5 Mac 2007 di Mahkamah Jenayah dan ia berlangsung selama 5 minggu lah. Suleimani dan adik perempuan Banas Bekal memberi keterangan tentang pendakwaan lah. Menjelang perbicaraan kedua-duanya telah dikenakan ugutan-ugutan dalam masyarakat Kurdis diorang tu lah dan diletakkan di bawah perlindungan polis masa tu. Untuk melindungi identiti, Bekal hadir ke mahkamah dengan abaya dengan nikab lah. Hanya menanggalkan untuk juri memberikan keterangan di belakang skrin. So setelah bicara pada Jun 2007, bapa si Banas dengan bapa saudara dia tu didapati bersalah lah atas tuduhan membunuh dan dijatuhkan penjara seumur hidup. Manakala sepupu dia pula yang telah membunuh dan telah mengaku bersalah sejurus selepas pembicaraan dimulakan, si Muhammad Hamani dia telah dihukum hukum penjara jugalah seumur hidup. Pada tahun 2010 Muhammad Salih Ali dengan Omar Hussain juga didapati bersalah. Jadi diorang pula dipenjara sekurang-kurangnya 22 dan 21 tahun lah. Pada tahun 2013 Dana Amin pula didapati bersalah juga dan dia dipenjarakanlah selama 8 tahun sebab dia bantu dalam pembuangan mayat si Banas. So itulah kisah yang terjadi di dalam kisah si Banas Mahmud ni. Itulah kadang-kadang kan kita ni kalau macam beragama, kuat agama tu, tidak semestinya kita mau relatekan apa yang dalam agama tu kepada kita punya macam tradisi. Sebab agama tiada kaitan dengan tradisi. So, janganlah sampai yang kau mau hilangkan nyawa anak kau rasa macam too racist lah macam tu. Fahamkah kamu? Macam itulah saya mau cakap. Jangan terlalu racist. Dan juga kalau macam, yalah biasalah kalau budak-budak muda kan,
They have to macam explore the new world. Walaupun adat ialah adat, tapi kau tinggal di luar negara, kau kena terima lah, open lah untuk apa yang terjadi. Bukannya budak tu pergi meliar atau apa, kan? Dan kalau memang kau tidak boleh sudah membuatkan anak kau mengikut kau punya adat, biarlah, bagilah dia bahagia, kan? Tengok sekarang kesian dia, sia-sia Basibanas Mahmud ni hilang nyawa. And then tengok sia-sia dia punya family semua kena penjara seumur hidup. I don't know whether they're bebas already or not. Mana tahu kan diorang ada macam revision every year macam tu. Tapi saya harap tidak lah. Sebab diorang sangat kejam. That's all for today. Thank you for watching.